Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurlela Muhammad Nur. Ini N5 edisi Ahad 29 Mei 2016. Paparan berita dan perkembangan terkini dari 14 buah negeri dan wilayah seluruh Malaysia. Selain tajuk utama tadi, kami juga akan berlintas langsung ke Sabah bersama Stanley Muisun. Kita juga turut ke Sarawak bersama Damia Cassandra Manja. N5 juga akan membawakan lintas langsung ke Perlis bersama Muhammad Shah Hashim dan akhir sekali bersama Rizal Ismail dari RTM Kedah. Semuanya seketika nanti. Teruskan bersama N5. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah sedang mempertimbang bagi mengambil agensi Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda untuk diletakkan semula di bawah seliaan mereka. Menterinya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pihaknya sedia menerima perda sekiranya ia memberi keuntungan kepada rakyat Pulau Pinang khususnya daripada segi keusahawanan dan pembangunan ekonomi. Saya rasa kalau nak dibalik pulangkan di bawah KKW kita menerima. Sebab dari segi program pembangunan ke tengah ni memang kita mempunyai program khusus di dalam nak membangunkan sama ada dari segi pasarana pembangunan ekonomi dan sebagainya di kawasan-kawasan agensi wilayah ni. Jadi kalau perda masuk ke kita akan bukan saja menyediakan dari segi program pembangunan tapi dari segi bajet pun kita memang ada special budget yang dikhaskan untuk agensi wilayah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Expo Usahawan Bumiputera Pulau Pinang 2016 sempena Minggu Perusahaan Kecil Sederhana PKS di Kubang Menerong. Sebelum ini, Perda merupakan agensi di bawah seliaan KKLW sejak penubuhannya pada 1983. Bagaimanapun, bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi telah meletakkan agensi itu di bawah Jabatan Perdana Menteri pada 2005 bagi memberi perhatian lebih dalam usaha memantapkan lagi perda. 5 kawasan geopark baru di Malaysia bakal ditambah setelah kerajaan negeri masing-masing bersetuju melihat kewajarannya setelah dicadangkan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Kawasan terbabit ialah Delta di sekitar Sarawak, sekitar kawasan Kota Kinabalu Sabah, Ulu Kinta Perak, Tasik Kenyir Terengganu dan Gunung Jerai Kedah. Justru Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar mahu aspek geologikal dan sejarah di kawasan geopark perlu dipertahankan. Dan dia ada hubung kait dengan pembangunan bermacam, sosial, politik, ekonomi dan penjagaan alam sekitar bersama. Jadi dia banyak soalan geopark ni kadang-kadang least understood kind of konsep yang dipelopori oleh pihak UNESCO. Jadi dalam keadaan sekian kita hendak terlibat dengan macam negara-negara lain juga. Setakat ini Langkawi merupakan satu-satunya kawasan geopark dalam negara. Beliau berkata demikian selepas melancarkan bot peronda katamaran Jabatan Taman Laut Malaysia JTLM di Resort World Langkawi. 3 warga Indonesia mengaku bersalah atas 2 pertuduhan memiliki kayu gaharu dan memasuki hutan simpan mersing tanpa permit Ahad lalu. Pengakuan dibuat di Mahkamah Session Kota Tinggi hari ini. Tertuduh Hassan 41 tahun, Gomgon Manurun 33 dan Lausensius Molo 31 tahun didakwa memiliki hasil hutan kayu gaharu di kompartmen 15 hutan simpan mersing 22 Mei lalu. Ketiga-tiga mereka didakwa mengikut Seksyen 84-1 Akta Perhutanan Negara. Manakala pertuduhan kedua, mereka didakwa mengikut Seksyen 47-4 Akta Perhutanan Negara kerana masuk hutan simpan tanpa permit. Hakim Salawati Jambari menjatuhkan hukuman denda RM15,000 terhadap setiap tertuduh bagi pertuduhan pertama dan denda RM1,500 bagi kesalahan kedua. Kes dikendalikan pendakwa raya Nur Dayana Muhammad, manakala ketiga-tiga tertuduh diwakili Peguam Bela Aziz Syukur. Hakim juga memerintah barang kes dilupuskan pihak pendakwaan dan tertuduh dirujuk ke Jabatan Imigresen.
Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang mengakhiri lawatan kerja sehari ke Sabah semalam berlepas pulang ke ibu negara hari ini kira-kira pukul 1.30 tengah hari tadi. Beliau berlepas pulang menaiki pesawat khas dari Terminal 2 lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Mengiringi Perdana Menteri, Ketua Menteri Datuk Seri Musa Aman turut berada di KKIA selain timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairin Kitingan dan Datuk Seri Yahya Hussein serta Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Semalam, Datuk Seri Najib merasmikan projek Lebuh Raya Pen Borneo Pakej Pertama jajaran Tawau Sandakan di Tawau. Beliau turut meluangkan masa menghadiri majlis jamuan malam dengan kepimpinan tertinggi UMNO Negeri di sebuah pusat pelancongan terkemuka di Tuaran. Majlis tersebut dihadiri Datuk Seri Musa selaku pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Tan Sri Pairin dan Datuk Seri Yahya selain Menteri-Menteri Kabinet Negeri serta Ketua-Ketua Bahagian UMNO seluruh negeri. Sekarang kita ke Kota Kinabalu bersama Stanley Misun dan antara tumpuannya, Sabah tidak akan membenarkan mana-mana pihak menuntut negeri itu dengan sewenang-wenangnya. Jadi kita terus saja bersama Stanley di sana. Silakan Stanley. Terima kasih Nurlela di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Sabah tidak akan membenarkan mana-mana pihak menuntut negeri ini dengan sewenang-wenangnya. Demikian tegas Ahli Parlimen Beaufort Datuk Haja Aziza Muhammad Dun yang menyokong penuh pendirian Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berhubung perkara itu. Menurut Datuk Aziza, hakikat bahawa Sabah merdeka dalam Malaysia cukup menjelaskan pendirian rakyat dan pemimpin Sabah dalam isu tersebut. Kita tidak akan membenarkan mana-mana pihak untuk datang dan mengatakan mau mengambil kita ataupun claim kita, kerana kita sudah daripada mula mengakui bahawa kita sebuah negeri yang merdeka di dalam negara Malaysia. Beliau berkata demikian kepada media di Beaufort ketika mengulas hasrat bakal Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk meneruskan tuntutan negara itu terhadap Sabah. Terdahulu Datuk Azizah menyerahkan sumbangan wang, kurma dan kain sarung kepada 45 masjid dan surau serta warga emas, ibu tunggal dan anak yatim bagi kawasan Parlimen Beaufort dalam program Kenduri Sekampung sempena menyambut Ramadan Al-Mubarak. Semangat kerjasama dalam kalangan sukarelawan membantu mangsa kebakaran di Kampung Landung Ayang Kudat memperlihatkan komitmen tinggi pihak berkenaan untuk memastikan keperluan mangsa disalurkan dengan baik. Selain penduduk kampung, pemimpin dan agensi kerajaan seperti polis, bomba, Jabatan Pertahanan Awam dan Jabatan Kesihatan, pertubuhan-pertubuhan termasuk Persatuan Sukarelawan Kebajikan Sabah PSKS, Sukarelawan Jabatan Kebajikan Malaysia, Persekutuan Pengangkap Malaysia dan skuad Unity Zon Bandaraya Kota Kinabalu turut tampil menyalurkan bantuan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Hajah Jainab Ahmad Aid berkata, semangat kasih sayang itu harus ditunjukkan sesama insan, khususnya terhadap golongan ditimpa musibah. Kita mahu semua iktiraf kita semua, pakailah baju apapun, termasuk skuad sayang punya baju, tetapi yang penting kita membantu masyarakat. Kita bersama-sama menggunakan eksperti masing-masing untuk membantu orang yang memerlukan. Datuk Jainab ditemui pemberita RTM selepas melawat pusat pemindahan mangsa kebakaran di Kampung Landung Ayang Kudat. Sementara itu, Pegawai Pertahanan Awam Kudat Norman Bigol melahirkan penghargaan atas komitmen semua pihak dalam memastikan pusat tersebut berkeadaan baik. Dari segi kerjasama daripada semua agensi, kita selaku penyelaras pengurusan bencana di peringkat daerah, semua memberi kerjasama yang amat baik. Bagi penduduk terjejas, mereka nyata terharu atas keprihatinan pelbagai pihak untuk meringankan beban mereka. Bantuan memang tidak pernah putus dan sejak awal kebakaran dan sampailah hari ini memang bantuan makanan, pakaian, sukarelawan pun datang dari pelbagai pelosok negeri Sabah ni lah. Terima kasihlah semua siapa yang bantu saya, terima kasihlah.
Terdahulu satu konvoi misi kemanusiaan turut dilaksanakan skuad Unity JPNIN KRT Zon Bandaraya Kota Kinabalu yang diketuai Pegawai Perpaduan Bandaraya Kota Kinabalu, Amran Sopoh. Bersyukur atas pelbagai bantuan yang dihulurkan, beberapa penduduk kampung Landung Ayang Kudat yang terjejas dalam kebakaran Isnin lalu masih mengharapkan tempat tinggal sementara yang lebih selesa dan selamat. Bagi penduduk kampung Landung Ayang yang kini tinggal sehelai sepinggang, tempat tinggal sementara adalah yang paling penting ketika ini sementara menunggu penempatan semula. Kami mau dipercepatkan. Sampai bila kami tetap di masjid ni? Saya selai sepinggang semua baju pakaian saya, orang yang bagi. Saya berniaga di Bajar Ramadan. Jadi bila terjadi begini kami terpaksa berhenti begitu saja. Jadi sekurang-kurangnya ada kerajaan membantu dengan kami kan cukup bersyukur. Dipermudahkan yang kami punya tempat maksud saya tempat rumah yang didirikan yang baru ini. Seramai 1,300 penduduk melibatkan 233 keluarga terjejas dalam kebakaran di kampung Landung Ayang, Kudat, Isnin lalu, kini ditempatkan di beberapa pusat penempatan sementara termasuk menumpang di rumah saudara mara terdekat. Karnival Suria 2016 yang berlangsung 3 hari sejak Jumaat lalu akan melabuhkan tirainya malam ini. Untuk mengetahui acara istimewa yang menanti pengunjung, kita ke Kompleks Sukan Kota Kinabalu Likas bersama Saleh Jikri. Terima kasih Stanley di studio berita RTM Kota Kinabalu. Kompleks Sukan Likas terus meriah dengan pelbagai aktiviti seperti dengan Karnival Suria 2016 yang terus berlangsung ketika ini. Dan dapat anda saksikan di sini merupakan sebuah motosikal dan basikal antara hadiah yang menjadi rebutan dalam cabutan tiket bertuah, termasuk hadiah utama merupakan Pro-Jua Azia yang akan ditentukan pada malam ini siapakah yang bertuah. Dan menurut petugas-petugas yang menjual tiket-tiket bertuah ini, setakat ini lebih 1,000 tiket telah pun berjaya dijual. Namun siapakah yang akan bertuah? Sama-sama kita saksikan acara kemuncaknya pada malam ini yang akan terus diserikan dengan konsert bersama dengan artis-artis undangan, antaranya Datuk Jamal Abdillah, juara bintang RTM 2016 Rosario, Abu Bakar Elah, dan terus diserikan dengan artis-artis penterama dari Negeri Sabah dan juga Putrajaya. Jadi kepada masyarakat Negeri Sabah, jangan melepas kepala untuk sama-sama menjayakan penutupan Karnival Suria 2016. Dekat ini dahulu kembali bersama Stanley di studio berita untuk paparan berita seterusnya. Silakan Stanley. Baik, terima kasih Saleh. Terdahulu larian amal Run for Suria Kids yang memulakan pengisian acara hari terakhir Karnival Suria 2016 seawal 6 pagi tadi mendapat 400 penyertaan. Pelepasan acara larian ini disempurnakan pengarah penyiaran Sabah, Haji Ali Ngasio, dan Timbalan Pengarah Penerangan Sabah, Yunus Saprin di dataran letak kereta Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu. Larian sejauh 10 km itu bermula dari Kompleks Sukan Likas menuju Bulatan Istiadat dan Bandaran, Karamunsing dan Jalan Lama Tuaran sebelum kembali semula ke Kompleks Sukan Likas. Larian bagi kategori terbuka lelaki dan wanita masing-masing dimenangi Sapirin Sumping dan Haini Roslin Danius. Kategori junior lelaki dimenangi Melter Pimit, manakala junior wanita Casey Rin Rompok. Bagi kategori veteran lelaki dan wanita pula masing-masing dimenangi Yusuf Tungkop dan Su Chong Yong. Semua pemenang menerima hadiah wang tunai RM500, medal, jam tangan, sijil penyertaan dan tiket cabutan bertuah bernilai RM100. Hadiah disampaikan isteri kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Raya Erom, selaku pengerusi eksekutif Yayasan Kebajikan Suria. Sekian berita N5 dari Sabah petang ini. Teruskan dengan rakan penyampai Norlela di Angkasa Puri. Silakan. Baik Stanley, terima kasih. 45,000 peserta disasarkan mendaftar program e-usahawan dan e-rezeki di bawah seliaan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC tahun ini. Malah melalui kempen You Can Do It, Kementerian Komunikasi dan Multimedia turut mensasarkan jualan terkumpul RM21 juta.
Timbalan Menterinya Datuk Jailani Johari turut yakin dengan jualan dalam talian dan latihan jangka pendek yang diuruskan MDEC, pendapatan peserta dapat digandakan. Pada hari ini terdapat beberapa usahawan yang berjaya. Maknanya selain daripada kita menjalankan perniagaan secara fizikal, kita boleh menggunakan atas talian untuk memasarkan produk-produk kita sendiri. Dan tadi saya lihat ada beberapa pengusaha yang baru hanya bergiat dalam masa seminggu dan 2 minggu. Mereka telah berjaya mendapat pendapatan tambahan untuk menampung ataupun meningkatkan taraf kehidupan mereka masing-masing. Tumpuan diberi kepada golongan B40 berpendapatan bawah RM4,000 sebulan bagi meningkatkan taraf pendapatan mereka. Datuk Jailani yang juga ahli Parlimen Hulu Terengganu ditemui selepas merasmikan karnival kempen You Can Do It anjuran MDEC di Kuala Berang. Kuala Berang, bandar kedua dijadikan lokasi kempen untuk penduduk kawasan Hulu Terengganu. You Can Do It, MDEC ni kami punya produk dah dikenalilah luar negeri. Kemaman ni saya daripada Terengganu dan boleh ada customer daripada Kuantan, Kelantan dan KL juga. Alhamdulillah selepas saya masuk MDEC ni #You Can Do It, jualan saya semakin meningkatlah. Saya punya WhatsApp, Facebook apa semua tu memang full lah, hari-hari ada orang tanya. Alhamdulillah tak sia-sialah saya ni. Selepas ini, cadangan akan diadakan di setiap parlimen untuk kemudahan usahawan mendapat latihan dan mendaftar program e-usahawan dan e-rezeki. Seterusnya kita ke Sarawak. Antara tumpuannya, proses pindaan Akta Kebankrapan 1967 perlu melalui proses tertentu sebelum dapat digunapakai. Laporan penuh kita bersama Damia Cassandra Manja di sana. Silakan Damia. Baik, terima kasih Nolila di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Populariti Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satem berikutan kepribadian dan perjuangan beliau terhadap hak-hak dan kepentingan negeri ini pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Sarawak ke-11 selain keupayaan petugas dan jentera pilihan raya dalam mengurus dengan baik sepanjang PRU DUN Sarawak ke-11 merupakan faktor penting kemenangan Barisan Nasional PN. Menteri Perancangan Sumber dan Dalam Sekitar 2 Datuk Amar Tengah Ali Hassan berkata populariti Ketua Menteri dengan pelbagai perjuangan dan pembaharuan telah banyak menyentuh hati rakyat pelbagai kaum. Malah katanya kesemua yang dilaksanakan bukan sekadar janji tetapi telah berjaya dan akan terus diperjuang dan dilaksanakan dalam mempertahankan hak dan kepentingan Sarawak. Datuk Amar Tengah memberitahu demikian pada majlis penghargaan Jentera Pilihan Raya BN di Batu Danau di Dewan Kampung Bunga Raya Limbang. Tambah beliau, PRU DUN Sarawak ke-11 sesuatu yang bersejarah kerana keputusan pilihan raya kali ini bergantung sepenuhnya kepada penilaian pengundi terhadap prestasi Ketua Menteri sejak 2 tahun lepas. Ini membuktikan kerajaan BN menunjukkan semangat juang yang tinggi melepasi kepentingan pribadi. Ujar beliau, fokus sekarang untuk memastikan setiap keperluan rakyat dipenuhi dan menjayakan usaha transformasi luar bandar agar segenap rakyat bersama menikmati arus perdana pembangunan negara. Pada majlis itu, Ahli Parlimen Limbang, Haji Hasbi Habibullah, menyampaikan geran kerajaan berjumlah RM20,000 kepada Serakum Dayak Iban Sarawak, Sedia, Cawangan Limbang dan Persatuan Bisayak Sarawak, PBS. Manakala Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Danau, Paulus Palu Gumbang, menyampaikan geran berjumlah RM80,000, iaitu RM50,000 kepada PBS dan RM30,000 kepada Sedia Limbang. Proses pindaan Akta Kebankrapan 1967 bagi membantu individu di isytihar bankrupt terpaksa melalui proses tertentu sebelum dapat digunapakai. Sesi parlimen akan datang, kita akan dapat membentangkannya. Saya baru pergi melalui bahagian-bahagian tertentu dalam bil tersebut bersama dengan pegawai dan memberi komen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nancy Shukri ketika ditemui pemberita RTM pada sambutan peragawai di Kampung Sungai Raya Simunjan Semarahan bagaimanapun memberitahu kesedaran tinggi dalam kalangan individu terbabit untuk tampil mendapatkan bantuan telah menyumbang kepada pengurangan kes. Jelasnya dengan cara ini disifatkan lebih berkesan kerana kerajaan akan lebih mudah memberi bantuan dalam penyelesaian masalah terutama melalui program pemulihan pendapatan. Rakyat Sarawak digesa untuk memperkukuh lagi perpaduan sedia ada ke arah kesejahteraan bersama.
Menteri Belia, Sukan dan Solidariti Datuk Seri Michael Manyin Jawong berkata ke arah itu rakyat Sarawak dinasihat agar bersatu padu dalam menjalankan kehidupan harian tanpa mengira perbezaan agama, bangsa dan juga fahaman politik. Katanya lagi di bawah kementerian baharunya, beliau akan memastikan keutuhan perpaduan penduduk di Sarawak melangkaui perbezaan-perbezaan tersebut. Beliau berkata demikian pada majlis sambutan pegawai Rambi Gauya di Kampung Semebak di Kuching malam tadi. Sementara itu, Datuk Seri Manyin memberitahu masyarakat Bidayuh masa kini sudah maju dan melangkah seiring masyarakat lain dalam menyumbang ke arah pembangunan Sarawak. Katanya meraihkan perayaan Gawai dengan sambutan yang meriah merupakan ukuran bahawa masyarakat Bidayuh kini jauh lebih progresif berbanding generasi sebelum ini. Sehubungan itu, Datuk Seri Manyin menyeru kaum Bidayuh agar mengukuhkan lagi perpaduan antara mereka untuk terus menjadi masyarakat yang lebih maju dari setiap aspek. Seramai 50 ahli Persatuan Kepolisian Komuniti Sarawak PKKS dengan kerjasama anggota-anggota dari Balai Polis Kama Kuching telah menjalankan program kepolisian komuniti di kawasan perumahan Taman Kenyalang Kuching hari ini. Menurut pengerusi PKKS, Datuk Lau Pang Heng, program anjuran bersama Balai Polis Kama itu bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat umum khususnya di sekitar kawasan perumahan Taman Kenyalang tentang keselamatan awam, seterusnya mengukuhkan jalinan erat antara masyarakat dengan pihak polis. Tambahnya, program itu juga bersempena dengan ulang tahun pertama penubuhan PKKS pada tahun lepas yang berhasrat untuk mempromosi kerjasama masyarakat dalam membantu membanteras jenayah. Ketua Balai Polis Kama, Inspektor Ahmad Naim Ayub pula memberitahu komuniti setempat yang mengenali kawasan mereka sendiri berperanan besar dalam membantu pihak polis untuk mengenal pasti masalah jenayah yang wujud di kawasan tersebut. Oleh itu, beliau berharap agar PKKS akan memperbanyak program sebegini dengan pihak polis bagi menjamin keselamatan komuniti setempat. Datuk Lau Pang Heng dan Inspektor Ahmad Naim kemudiannya turut sama dalam aktiviti berjumpa dengan komuniti setempat bagi mempromosi usaha pencegahan jenayah serta mendengar permasalahan mereka dari aspek keselamatan. Payung Niaga Abu Nur BNAN Sarawak menyasarkan pengumpulan sejumlah 2.5 juta ringgit pendapatan pada penghujung tahun ini. Menurut Presiden Pemikir BNAN, Datuk Azli Ramli, setakat ini syarikat tersebut telah berjaya mengumpul pendapatan berjumlah hampir RM0.5 juta bagi tempoh 8 bulan sejak ia mula ditubuhkan pada Oktober tahun lepas. Jelasnya melalui keuntungan tersebut, lebih banyak pertubuhan kebajikan dan golongan asnaf dapat dibantu dalam usaha meringankan beban mereka. Beliau berucap pada majlis makan malam dan penyampaian sumbangan kepada Badan Kebajikan di Kuching malam tadi. Ke arah itu, beliau menasihati para peserta di bawah projek Bioniaga untuk lebih aktif dan mempertingkat usaha bagi merealisasi objektif tersebut. BNAN adalah sebuah program untuk menjana pendapatan berkonsepkan perniagaan sambil beramal yang dianjurkan oleh syarikat Pioneer Forest Sdn Berhad. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Pioneer Forest Sdn Berhad, Datuk Syukur Syafi'i berkata, keahlian BNAN di Sarawak setakat ini mencecah 600 orang. Beliau memuji kesungguhan yang ditunjukkan oleh peserta yang ingin memajukan diri di samping menambah pendapatan mereka. Pada majlis tersebut, 2 buah pertubuhan kebajikan iaitu Pertubuhan Kebajikan dan Pendidikan Nur Murni dan Rumah Kanak-Kanak Datuk Haji Babul Sri Aman menerima sumbangan daripada BNAN Sarawak. Pengeluar minuman isotonik terulung negara 100 Plus Malaysia menganjurkan program 100 Plus Outrunner Run di Padang Merdeka Kuching ke arah memupuk amalan aktiviti sihat. Program bermula awal pukul 6 pagi di Padang Merdeka Kuching mempertandingkan 2 kategori larian iaitu 6 km dan 12 km. Ia telah menarik penyertaan sejumlah 2,500 orang peserta dan menyaksikan kategori utama 12 km dijuarai oleh Chong Yen Bun. Ada selalu macam training macam ada. Jadi 1 minggu 5 kali macam. It's fun, enjoy it. You know, you don't have to run the whole way. You run a bit, walk a bit, and you get fit. So you know, anyone can do it. I'm 41. This is my first time. Best. Masukkan lari lah. Kalau training jogging boleh katakan hari-hari lah. Pengurus pemasaran 100 Plus Malaysia, Leong Wai Win berkata program pertama larian 100 Plus di Sarawak ini merupakan satu langkah baru mereka dalam perkenalkan fungsi syarikat pengeluar minuman isotonik ini pada masyarakat setempat. Inilah trend. Ramai orang akan pergi lari. Mereka suka akan event seperti larian-larian. Kita start untuk 12 km dan 6 km. Mungkin tahun depan ataupun tahun lagi datang kita akan banyakkan lebih kategori.
Ditemui media selepas pelepasan peserta, beliau menjelaskan bahawa semua pihak harus berperanan penting dalam mempromosi program berbentuk kesihatan dan tidak hanya meletakkan ia pada bahu pihak kerajaan sahaja. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini, dan untuk berita seterusnya kita bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Damia, terima kasih. Kita ke berita seterusnya. Pergerakan Pemuda UMNO menyifatkan pemilihan Balu Allahyarham Datuk Wan Muhammad Khairil Wan Anwar Datin Mastura Datuk Yazid sebagai calon Barisan Nasional BN bagi pilihan raya kecil Parlimen Kuala Kangsar. Langkah bijak. Ketuanya Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata keputusan itu dicapai bersama kepimpinan dan disokong penuh oleh pergerakan sayap parti. Kita akan all out sebab bagi kami tak kira siapa dipilih sebagai calon, yang penting adalah kita membantu calon tersebut untuk mendapat kemenangan bagi Barisan Nasional. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Fit Malaysia at Perak 2016 di dataran Pavilion Kuala Kangsar. Pada PRU 13, Datuk Wan Muhammad Khairil memperoleh majoriti 1082 undi menewaskan calon PAS Khalil Idham Lim Abdullah dan calon bebas Datuk Kamilia Ibrahim. PRK Parlimen Kuala Kangsar akan diadakan pada 18 Jun depan berikutan kematian ahli parlimen itu dalam nahas helikopter di Sebuyau, Sarawak 5 Mei lepas. Dalam majlis seberasingan, Khairi mengulas mengenai ketidakhadiran calon bertanding semasa kempen pilihan raya. Menurutnya, meski bukan perkara biasa, namun turut pernah dilakukan pembangkang sebelum ini. Justru ketidakhadiran calon BN Datin Mastura pada PRK Kuala Kangsar kali ini tidak perlu dijadikan isu dan dimainkan sesetengah pihak. Berucap pada program Pemuda Prihatin Kuala Kangsar di Kampung Talang, beliau berkata dalam PRU 12 lalu, adun DAP Kota Shah Alam, Selangor, M. Manoharan tidak berkempen kerana sedang menjalani tahanan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA di Kamunting, Perak. Manoharan bukan sahaja boleh bertanding, malah menang sebagai adun di kawasan yang ditandinginya itu. Dalam konteks PRK Kuala Kangsar, ketidakhadiran Datin Mastura disebabkan beliau masih berada dalam tempoh edah dan ia dibuat setelah mendapat nasihat daripada Mufti Perak Tan Sri Harusani Zakaria. Semalam Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan Datin Mastura yang juga balu anggota Parlimen Kuala Kangsar Datuk Wan Khairil Anwar Wan Ahmad dipilih sebagai calon BN bagi PRK Kuala Kangsar. Datin Mastura 55 tahun menerusi satu tayangan video berkata beliau tidak dapat menyertai kempen yang dijadual bermula 5 Jun depan kerana masih berada dalam tempoh edah selama 4 bulan 10 hari sebagaimana ditetapkan dalam hukum agama Islam apabila seseorang wanita kematian suami. Golongan asnaf di Kelantan terus mendapat perhatian pelbagai pihak terutama ketika umat Islam bakal menyambut ketibaan Ramadan tidak lama lagi. Tidak ketinggalan NGO, Majlis Orang-Orang Besar di Raja Kelantan, MOB-DK, turut turun padang mengagihkan sumbangan menerusi program bantuan Ramadan. Lebih istimewa, pengagihan bantuan kali ini turut dimeriahkan dengan penyertaan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM selain Puspanita Kelantan. Seramai 150 keluarga asnaf membabitkan 10 jajahan di seluruh Kelantan mendapat manfaat hasil pelaksanaan program yang diadakan serentak tahun ini. Bantuan yang dihulurkan berupa wang tunai serta barangan keperluan harian seperti beras, minyak masak, susu, gula dan sardin. Yang dipertua MOB-DK Datuk Muhammad Fauzi Cik Mamat yang juga setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan antara yang turun padang menyerahkan sumbangan kepada 5 keluarga miskin di sekitar pengkalan kubur Tumpat. Asa tahu mai cara mengejutkan ya. Gembira lah. Gembira lah. Jadi sebelum ni tak ada lagi. Jadi bekal untuk buat puasa tu rasa macam mana? Rasa itu lah. Rasa syukur lah. Terima kasih banyak-banyak lah. Batu berat apa tu. Alhamdulillah. Apa yang saya lihat dari tahun ke tahun memang banyak kerjasama dan sokongan daripada pihak korporat, kementerian dan semuanya. So inilah saya rasa bila kita dengan joint effort ni banyak boleh membantu mereka-mereka yang memerlukan bantuan. Dan kita memang kita bergerak ke arah untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan bantuan.
Hadir sama pada majlis itu Setiausaha Bahagian Keuangan KKMM Dr. Ong Gua Pak dan Yang di-Pertua Majlis Daerah Tumpat Rus Nazli Amin. Penganjuran program bantuan Ramadan telah memasuki tahun ke-10 berturut-turut. Bantuan serupa turut dihulurkan melibatkan sambutan hari kebesaran lain seperti Aidilfitri. Baiklah, sekali lagi kita berehat seketika lintas langsung dari Perlis dan Kedah akan menyusul selepas ini. Jangan ke mana-mana. Isu pembentangan ruang undang-undang Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah pindaan 2015 antara laporan dari Perlis hari ini. Laporan lanjut, kita terus saja bersama Muhammad Shah Hashim di sana. Silakan Shah. Terima kasih rakan penyampai Nurlela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Isu pembentangan ruang undang-undang Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah pindaan 2015 tidak harus dipolemik. Ini kerana jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Syahdan Kasim, ia hanyalah proses untuk menambah baik bidang kuasa Mahkamah Syariah yang khusus untuk umat Islam sahaja. Beliau turut kesal apabila usul tersebut cuba dipergunakan pihak tertentu bagi memecah belahkan perpaduan, walaupun undang-undang itu hanya untuk memperkukuh bidang kuasa Mahkamah Syariah. Private bail ini tidak melibatkan mana-mana pihak. Dia tidak merupakan benda baru. Benda yang sedia ada sekarang dimohon untuk ditambahkan hukuman, sebat dan juga denda serta penjara. Itu saja. Tak ada apa. Tak melibatkan apa-apa yang baru. Undang-undang yang sedia ada, cuma peningkatan kepada hukuman yang dibagi, itu saja. Dan hanya melibatkan orang Islam. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian kit bantuan permulaan kepada mangsa bencana ribut di Perlis. Pada majlis ini, beliau menasihatkan penduduk yang berada di kawasan berisiko bencana mengambil polisi insuran di bawah skim Perlindungan Insuran Bencana Negara SBPN. Di bawah skim tersebut, penduduk perlu membayar premium RM50 setahun, manakala kerajaan akan membiayai RM35 lagi. Jumlah pampasan RM1,000 akan dibayar jika terlibat bencana dan turut melindungi kes kebakaran dengan jumlah pampasan RM10,000. Umumnya, pokok tin hanya tumbuh di kawasan Asia Barat dan memerlukan iklim yang panas. Namun begitu, pokok tin kini ditanam dan hidup subur dengan iklim panas dan lembap di negara ini. Malah buah yang dihasilkan juga berkualiti tinggi. Bagi pengusaha pokok tin, Abdul Hamid Cik Mi, beliau memulakannya hanya sekadar hobi sejak 3 tahun lalu. Namun, setelah melihat hasil, beliau yakin pokok tin itu mampu dikomersialkan. Jelasnya, pokok tin tidak memerlukan ruang yang luas, malah boleh ditanam di dalam pasu dan dijadikan pokok hiasan di laman rumah. Sehingga kini, beliau turut menubuhkan Persatuan Pengusaha Pokok Tin Kawasan Utara dan terdapat lebih 400 varieti pokok tin yang diusahakan. Dia bukan sekadar makan buah lah. Setengah orang dah anggap pokok tin bila tanam ni makan buah macam tu je lah. Memang dia ada khasiat untuk semua lah kan. Sebab ada yang tu dia dalam Quran apa semua. Tapi pokok tin ni juga boleh dibuat produk macam aiskrim, buat jam, buat dia panggil kalau kata belah Itali dia buat halua buah tin. Itu memang antara yang terkenal lah. Daun dia boleh juga buat teh. Ada setengah pendapat kata daun tin ni lebih wangi, lebih aroma dia lebih daripada teh Cina tu. Beliau yang turut membuka gerai jualan di Karnival Usahawan Perlis yakin pokok tin mempunyai potensi tinggi dan mempelawak orang ramai mengusahakannya. Hasil jualan mampu mencecah RM5,000 sebulan dan menerima tempahan secara dalam talian menerusi laman Facebook. Kilauan cahaya Istana Arau pada waktu malam sekali lagi menarik perhatian orang ramai. Bersempena ulang tahun keputeraan Raja Perlis yang ke-73, tarikan itu berlangsung selama 4 malam, iaitu pada 20, 21, 27 dan 28 Mei. Pada malam berkenaan,
pintu istana dibuka untuk memberi peluang kepada orang ramai masuk ke pekarangan istana. Orang ramai yang hadir berpeluang melihat secara lebih dekat keindahan Istana Arau serta merakam foto kenangan secara eksklusif dengan limpahan cahaya lampu dan pertunjukan bunga api. Terima kasih banyak-banyak kepada Raja sebab benarkan kami semua rakyat-rakyat jelata ni masuk dalam istana ni. Maklumlah kan, bukannya sebarangan orang boleh masuk ke dalam istana ni. Dengan suasana istana ni masa tadi pembukaan memang seram, memang tak tahu apa dia orang punya gimmick kan. Bersyukur kerana majlis saya pada hari ini kebetulan ada opening untuk istana dan kami ambil peluang untuk mengambil sesi fotografi di sini. So bersyukur kerana tuanku dan semoga dipanjangkan umur tuanku. So, saya dapat peluang masuk ke istana yang berindah lampu ceria dan terima kasihlah tuanku. Selain daripada lampu-lampu yang sangat cantik ini, kami juga ada banyak aktiviti telah dijalankan. Antaranya ialah woodball, ada brass band dan sebagainya. Banyak aktiviti yang telah dijalankan. Terima kasih Raja. Selain pertunjukan bunga api, turut diadakan pelbagai aktiviti lain antaranya persembahan rollerblade, persembahan pancaragam daripada Polis Diraja Malaysia PDRM dan cabutan bertuah. Sementara itu, sempena program ini turut diadakan peraduan fotografi Anjuran Tourism Malaysia Perlis yang akan berakhir pada 1 Jun ini. Untuk menyertai peraduan tersebut, peserta perlu like dan follow Facebook Tourism Malaysia Perlis dengan memuat naik gambar berserta hashtag Malam Kilauan Cahaya. Pemenang akan diumumkan 2 minggu selepas tarikh tutup penyertaan. Laporan itu mengakhiri bahan berita dari Perlis. Kembali bersama Norlela di Angkasa Puri. Baik, Muhammad Syah, terima kasih. Pusat Tuisyen Barakah Kedah Kendalian Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS Negeri mula beroperasi 1 Jun. Itu antara paparan dari Kedah untuk hari ini. Laporan penuh kita bersama Rizal Ismail di sana. Silakan Rizal. Terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Langkah Menteri Besar Kedah Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah mewujudkan Pusat Tuisyen Barakah Kedah bakal memberi impak ke arah meningkatkan kualiti pendidikan di negeri ini. Pusat tuisyen yang dikendalikan oleh Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS Kedah yang diwujudkan di 15 kawasan parlimen akan mula beroperasi pada 1 Jun depan. Seramai 600 pelajar dengan setiap kawasan parlimen diperuntukkan 40 orang pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM tahun ini terpilih untuk mengikuti tuisyen tersebut. Menurut pengurusi GPMS Kedah Syamsul Bahar Abdul Rani, pihaknya tidak menghadapi masalah untuk melaksanakan tuisyen berkenaan. Ini kerana sebelum ini Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan NGO itu telah mewujudkan pusat tuisyennya sendiri dan beroperasi di pejabat GPMS negeri di Alor sejak beberapa tahun lalu. Malah pelajar yang dipilih juga merupakan mereka yang datang dari keluarga kurang berkemampuan tetapi mempunyai potensi tinggi dalam pelajaran. Pada peringkat permulaan, 2 subjek diberi tumpuan iaitu matematik dan bahasa Inggeris. Tekan page dah, Mak. 2 subjek ini akan diberi penekanan kerana kita melihat bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa yang selalu menjadi penghalang untuk kejayaan anak-anak bangsa kita dan juga apabila mereka ingin melanjutkan pendidikan di peringkat yang lebih tinggi. Jadi 2 subjek ini merupakan satu subjek, 2 subjek perintis untuk Pusat Tuisyen Kedah Barakah ini. Dengan kepercayaan yang diberi kerajaan negeri, pihaknya akan memberi keutamaan kepada pelajar-pelajar dari keluarga yang kurang berkemampuan untuk mengikuti kelas tambahan. Kesemua pelajar berkenaan diambil sebagai anak angkat oleh kerajaan negeri bagi membolehkan prestasi pencapaian akademik dinilai sepanjang masa. Pihaknya meletakkan sasaran positif ke arah memastikan pelajar yang mengikuti tuisyen barakah mendapat manfaat yang sepatutnya. InsyaAllah dalam jangka masa panjang akan merealisasikan hasrat GPMS Negeri Kedah itu sendiri untuk kita menjadikan Kedah sebagai kubu pelajar cemerlang negara. Kita yakin program perintis di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah ini satu hari kelak akan melahirkan ramai para profesional sama ada di penjawat di pentadbiran awam, swasta.
Kewujudan Pusat Tushan Barakah Kedah diumumkan Datuk Seri Ahmad Bashar ketika sambutan 100 hari beliau sebagai Menteri Besar Kedah pada 22 Mei lalu. Universiti Utara Malaysia UM yang akan pastinya memberikan pengunjungan berkunjung ke universiti itu sempena Discover UM 2016 mampu dicapai. Discover UM 2016 akan berlangsung sehingga hujung tahun depan. Naib Chancellor UUM Profesor Datuk Seri Dr. Mustafa Ishak berkata berdasarkan komitmen tinggi yang ditunjukkan oleh warga UUM, program pelancongan pendidikan itu dijangka mampu menjana pendapatan universiti. Ini secara tidak langsung dapat mempromosikan UUM ke peringkat antarabangsa. Sehingga kini, seramai 300,000 pengunjung telah menyertai pelbagai aktiviti di universiti itu dan dijangka mampu menjana pendapatan sehingga RM5 juta. Jadi kita buat program ini seiring dengan program Discover Kedah 2016 iaitu Tahun Melawat Kedah, dan kita juga mempromosikan UUM lah sebagai salah satu pakej produk pelancongan pendidikan di negeri Kedah, yang mana pelajar-pelajar antarabangsa datang, dia bukan saja boleh dapat pelajaran yang baik, kualiti pendidikan yang baik, tapi juga dia dapat melihat kampus kita yang cantik, hutan kita, kemudahan-kemudahan yang lainnya. Discover UUM 2016 dilancarkan secara rasminya oleh Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Idris Jusoh di UUM Kampus Sintok baru-baru ini. Dalam pada itu, UUM menjadi universiti awam pertama di negara ini menyediakan perkhidmatan UUM Wi-Fi secara percuma kepada masyarakat setempat bagi menjalankan tanggungjawab sosio-korporat CSR universiti berkenaan. Projek CSR Wi-Fi kepada komuniti dengan kapasiti jalur lebar sebanyak 5 GB. Antara lokasi yang bakal menerima manfaat daripada UUM Wi-Fi adalah sekitar kawasan Kompleks Perniagaan Simat, Taman Teja, Changlun serta Sekolah Rendah Kemasaan Bandar Baru Sintok dan Sekolah Menengah Kebahasaan Bandar Baru Sintok, Kubang Pasu. AK Autokinetics Malaysia sedang merehat sebuah syarikat pembekal mesin dan peralatan industri pertanian serta pembuatan makanan di Kedah kini dikenali ramai dalam kalangan pengusaha industri kecil dan sederhana IKS. Pengarah urusannya, Sean Lai berkata 60% daripada mesin syarikat itu dicipta sendiri dan selebihnya diimport. Antara mesin yang kerap ditempah usahawan IKS adalah mesin di bahagian makanan tradisional seperti mesin kuih siput, kuih bangkit, batang buruk dan mesin pengopek buah kelapa. Syarikat tersebut akan mengeluarkan mesin kuih tart, kuih kapit dan kuih goyang automatik tidak lama lagi. Harga mesin boleh diperolehi dengan harga serendah RM750 sehingga lebih RM350,000. Syarikat berkenaan juga membuat khidmat nasihat dan servis selepas jualan. Usahawan boleh melakukan pembayaran melalui panel bank syarikat tersebut, Agrobank dan juga Ion Credit. Dulu dari untuk pertanian saja. Selepas saya ambil alih syarikat ni, kami berkembangkan lagi untuk dari division food machinery, industry machinery, agriculture dengan packaging sekali. Masa depan macam mana ni nak patentkan ni punya produk ni? Ya, memang kami memang ada dua produk sudah on the way lah, sudah on the way dipatentkan. Dalam pada itu, orang ramai yang ditemui sempena pameran Hari Peladang, Penternak dan Nelayan HPPNK 2016 berpendapat usahawan kini mudah untuk mengeluarkan produk masing-masing. Namun mereka perlu mengeluarkan sedikit kos untuk memperoleh hasil produk yang cepat dan berkuantiti yang banyak. Ya, saya memang minat. Anak saya engineer. Oh, atau nak apa? Tengok-tengok tu kuanti-kuanti tu apa pendapatnya? Bagus. So dia apa ni untuk IKS bumi lah kan? Ya, betul. Ada rasa nak ni kan? Mungkin saya balik cadang kepada anak saya lah. Dengan guna dengan ni, dengan gunakan mesin ni, dia lebih efisien lah. Maknanya lebih senang sikit lah kerja dia tu. Dia tak payah nak guna pekerja-pekerja yang lebih ramai lagi. Lepas tu guna sekurang-kurangnya 2 orang pekerja pun dah boleh guna sebelum ni. Terpaksa kita kena guna 4 ke 5 orang. Syarikat berkenaan kini beroperasi di Jalan Masjid Jitra. Laporan itu tadi mengakhiri bahan berita dari Negeri Jelapang Padi untuk hari ini. Assalamualaikum dan kembali bersama Nurlela di Angkasa Puri. Silakan.
Waalaikumsalam, terima kasih Rizal. RM600,000 diperuntukkan Bank Pembangunan Malaysia Berhad BPMB dalam usaha membina 10 buah rumah ngaji di penjara seluruh negara. Inisiatif dengan kerjasama Yayasan Warisan Ummah Ikhlas itu turut merangkumi pembinaan bangunan premis, latihan kemahiran, alaun guru serta kos operasi. Dan pengarah urusan kumpulan BPMB Muhammad Rafiz Ahmad Rasidi berkata, usaha berkenaan bertujuan membantu penghuni penjara mendapatkan pengajian yang teratur bagi mendalami Al-Quran. Sekurang-kurangnya RM10,000 hingga RM25,000 diperlukan bagi membiayai sebuah rumah ngaji dalam setahun. 8 lagi penjara yang akan menerima rumah ngaji termasuk penjara Marang, Bentong, Kota Kinabalu, Simpang Renggam, Tapah, Sungai Petani, Sungai Udang dan Puncak Borneo. Beliau ditemui media selepas majlis perasmian rumah ngaji penjara Pengkalan Cepa di Kota Baru. Hadir sama pengerusi BPMB Tan Sri Dr. Wan Abdul Aziz Wan Abdullah, Pengerusi Yayasan Warisan Ummah Ikhlas Datuk Abdul Jalil Ali, Komisioner Jeneral Penjara Datuk Seri Zulkifli Omar dan Pengarah Penjara Negeri Kelantan Hamzani Cik Ibrahim. Lebih 20,000 orang setiap tahun. Itu angka rakyat Malaysia yang maut akibat komplikasi merokok berdasarkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Menyedari hakikat itu, Kementerian Kesihatan dengan kerjasama pihak swasta tidak putus menganjurkan pelbagai program dalam menyedarkan bahaya merokok. Terbaru menerusi program MQuit yang diyakini dapat membantu memberi kesedaran kepada orang ramai. Menerusi program itu, para perokok boleh mendaftar di laman sesawang jomquit.com.my. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Lokman Hakim Sulaiman, lebih 140 premis swasta seperti farmasi pula telah diberi akreditasi oleh KKM yang membolehkan menyediakan sesi kaunseling dan khidmat nasihat. Akses kepada masyarakat untuk berusaha untuk berhenti merokok sepatutnya jauh lebih baik sekarang. Dah tak ada alasan lagi dah. Kebanyakan bandar-bandar besar semua ada farmasi. Dan kebanyakannya boleh menjalankan program ini. Jadi nanti apa yang perlu dilakukan cuma untuk lihat dat pelik yang kita edarkan pagi tadi. Kalau mana-mana farmasi ataupun doktor swasta yang ada plak seperti itu, maknanya perkhidmatan berhenti merokok boleh dijalankan di situ. Tambah beliau, menerusi program MQuit itu, pihak Johnson & Johnson mensasarkan 130,000 perokok tegar setahun menyertai program ini di Perkhidmatan Kesihatan Swasta. Pada majlis ini, Datuk Dr. Lokman turut merasmikan program advokasi pelancaran perkhidmatan berhenti merokok MQuit. Dalam pada itu, Jabatan Taman Laut Malaysia JTLM menerima 3 unit bot peronda katamaran iaitu PTL 35 Himantura, PTL 36 Tenira dan PTL 37 Etobetes yang berkelajuan 35 knot. Bot peronda itu mampu membantu petugasnya melaksanakan aktiviti penguatkuasaan selain mengurangkan aktiviti pencerobohan di perairan taman laut. Bot peronda itu juga dijangka mampu meminimumkan risiko kemalangan ketika bertugas. Ketua Pengarah JTLM, Datuk Dr. Sukarno Wagiman memberitahu JTLM mempunyai 38 bot peronda yang menjaga kawasan 24 pulau meliputi 5 zon di seluruh negara. Kita pecahkan kepada 5 zon iaitu zon Kedah, zon Pulau Perhentian dan zon Kuala Terengganu, kemudian zon Pahang, zon Johor dan satu lagi zon di wilayah Persekutuan Labuan Datuk Seri. Walau bagaimanapun, JTLM masih memerlukan tambahan petugas bagi melancarkan lagi tugasan rondaan di lautan. Sehingga kini, JTLM mempunyai 254 petugas di seluruh negara, termasuk 100 penguatkuasa yang mempunyai kemahiran skuba. Kementerian Pendidikan Tinggi memilih 5 buah universiti awam UA untuk dijadikan projek perintis bagi menjayakan program 2U 2I. Menterinya Datuk Seri Idris Jusoh berkata 2U bermaksud 2 tahun dan di universiti dan 2I pula 2 tahun di industri. Program lebih fleksibel yang bakal dilaksanakan pada September ini dijangka dapat mengatasi masalah pekerjaan sehingga 80%.
Menurut beliau, 5 UA terpilih itu ialah Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA, Universiti Malaysia Kelantan UMK dan Universiti Putra Malaysia UPM, juga termasuk Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan Universiti Teknologi Malaysia UTM. Melalui konsep ini, antaranya UNIZA terlibat dalam bidang produksi dan kesihatan haiwan, UMK menumpukan kepada keusahawanan, UTM dalam bidang sains komputer dan UPM pula dalam pengurusan ladang. Beliau ditemui selepas melancarkan program 2U2I di UNIZA Gung Badak, Kuala Nerus. Golongan mahasiswi kini perlu dijelaskan mengenai cabaran yang akan mereka hadapi ketika melangkah alam pekerjaan. Paling utama adalah berhubung keyakinan dan pengurusan diri. Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Mas Ermiyati Samsudin berkata, sebagai contoh apabila wanita berada dalam situasi kesibukan mengejar kerjaya, dalam masa yang sama mereka juga perlu menguruskan keluarga. The quality one, tetapi dia ada berhadapan dengan cabaran apabila mereka sudah berkarier, mereka ada keluarga, dan apabila keluarga ada anak dan they have to enter new life dan perlu membesarkan anak, dan di situ dia terpaksa give up. Beliau yang juga Ketua Puteri UMNO berkata demikian selepas merasmikan Sekretariat Mahasiswa Nasional SWINAS Summit 2016. Ia dengan kerjasama Universiti Kuala Lumpur, UniKL dan Malaysia Young Future Aspiration MYFA dalam usaha memberi kesedaran terhadap mahasiswi mengenai isu-isu wanita muda di negara ASEAN. Program dihadiri 250 mahasiswi dari universiti awam dan swasta. Hadir sama Esko Kerajaan Negeri Kedah Datuk Suraya Yaakob. Baiklah saudara, untuk mengetahui gambaran lebih lanjut dan keadaan cuaca semasa, kita terus saja ke Map Malaysia bersama pegawainya Sharifah Faridah Said Mahbar di sana. Silakan Sharifah. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Seperti biasa bersama Map Malaysia petang ini untuk informasi terkini keadaan cuaca. Kita lihat terlebih dahulu carta pergerakan angin di mana dapat diperhatikan angin bertiup merentasi rantau Malaysia untuk kawasan Semenanjung amnya dari arah baratan dan untuk kawasan di rantau Borneo masih lagi dari arah timuran. Dan kekuatan angin untuk kawasan perairan Phuket, gitu juga dengan perairan di sekitar Perlis dan Kedah masih lagi bertiup kencang, di mana amaran kategori pertama terus dikekalkan dijangka sehingga ke 31 Mei nanti untuk kawasan perairan tersebut masih lagi berbahaya untuk sebarang aktiviti bot-bot kecil, sukan dan rekreasi laut dengan ketinggian ombak boleh mencapai sehingga 35 meter iaitu bersamaan dengan 11 kaki. Seterusnya beralih kepada paparan imej satelit terkini, di mana dapat diperhatikan pada ketika ini kelompok awan aktif lebih tertumpu di sekitar kawasan di perairan Phuket yang menunjukkan keadaan cuaca masih lagi lembap di sekitar kawasan tersebut. Beralih untuk gema radar terkini, di mana dapat diperhatikan aktiviti hujan berserta ribut petir masih terus berlaku untuk kawasan di sekitar perairan Perlis dan juga Kedah pada ketika ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat petang nanti. Untuk kawasan di bahagian daratan telah pun mula berlaku hujan di mana tertumpu di sekitar kawasan pedalaman negeri Perak, Selangor begitu juga dan Pahang, juga kawasan di bahagian perairan di sekitar negeri Terengganu, di mana hujan yang berlaku ini dijangkakan beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Seterusnya untuk Sabah begitu juga dengan Sarawak, amnya masih lagi tiada hujan di kebanyakan bahagian. Bagaimanapun dapat diperhatikan hujan telah mula berlaku untuk kawasan di sekitar bahagian pantai barat Sabah begitu juga dengan Sandakan dan juga beberapa kawasan di sekitar bahagian Limbang begitu juga dengan Kapit dan Seri Aman, yang mana hujan yang berlaku ini juga dijangkakan akan beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Seterusnya kita ke tinjauan cuaca untuk bandar-bandar utama untuk hari esok.
Baiklah saudara, N5 Ahad 29 Mei 2016 berakhir di sini. Dan sebelum berpisah, kita saksikan visual bot naga terpanjang yang ditarik 1,600 orang di wilayah Guizhou, China. Bot itu sepanjang 77.8 meter sekaligus dimasukkan dalam Guinness World Record sebagai bot buatan kayu terpanjang. Saya Nurlela Muhammad Nur. Assalamualaikum dan jumpa lagi.